Johor Makelang. Terima kasih Mama Menteri atas jawapan yang telah diberikan dan juga terima kasih untuk kelas sejarah yang telah diberikan tadi. Tapi soalan saya seperti berikut. Adakah pihak kerajaan telah membuat satu cost benefit analysis supaya sebelum memutuskan untuk menubuhkan tentera watania untuk semua kawasan parlimen di Malaysia ini? Soalan ini adalah kerana Malaysia sekarang dihadapi dengan gejala jenayah, dengan masalah jenayah yang besar sekali dan keselamatan individu mesti dilindungi. Tapi kita dapati bahawa kerajaan lebih hendak menubuhkan watania lebih daripada anggota polis. So, pada pandangan saya, sumber manusia termasuk kewangan mesti disalurkan untuk memerangi jenayah. Itu saya fikir adalah isu yang terbesar dan terpenting yang kita hadapi pada masa kini. Pada pandangan saya, prioriti kerajaan ialah untuk rekrut lebih anggota polis dan bukan menubuhkan satu batalion tentera watania di seluruh atau di semua kawasan parlimen. Lebih lagi, mendirikan tentera watania pada masa kini bila negara menghadapi krisis ekonomi nampaknya satu keputusan yang tidak wajar dan juga short-sighted. Tapi seperti yang dikatakan oleh pihak menteri tadi, bahawa mungkin pihak kerajaan hendak meninggikan lagi undi pos ataupun undi hantu supaya dapat memenangi atau mencuri pilihan raya akan datang. So, pada pandangan saya, Menteri, adakah soalan yang saya nak bangkitkan ataupun lontarkan di sini ialah adakah cost benefit analysis dibuat? Cost benefit analysis dibuat sebelum menubuhkan ataupun merancangkan menubuhkan tentera watania di seluruh kawasan parlimen di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat. Itulah yang berhormat Kelang. Saya jawab lama, saya terangkan secara sejarah. Dia tak faham. Dia tak nak dengar ke, tak faham atau duduklah, ni floor saya lah. Jawab saya. Jawab. Pertama sekali, Menteri tak sopan ni. pertama sekali Datuk, saya sopan, tak macam hari pertama tu hari. Pertama sekali dalam pertahanan tidak ada cost analysis. Pertahanan negara tidak ada cost analysis. Di Amerika, saya bagi contoh Datuk yang di-Pertua. Di Amerika, bilangan sukarelawan askar wataniah dia, ratio dia, nisbah dia 3-1. Satu tetap 3 orang sukarelawan. Kita nak tetapkan sehingga 2020 1-2. Maknanya 1 askar tetap, 2 askar wataniah. Kerana sistem peperangan sekarang adalah berbeza dengan sistem peperangan dahulu. It's not game of numbers dengan izin. Sebab itu kita perlu menyediakan satu pasukan yang siap sedia. Justru itu perbelanjaan sekarang ni untuk askar wataniah tak banyak. Sebab mereka sukarela, kita bayar allowance mereka bila mereka datang. Selama ini, bilangan mereka yang angkatan tetap dekat 60,000, angkatan tentera darat. Angkatan askar sukarelawan wataniah lebih kurang dekat 45,000. Belanja untuk mengurus askar wataniah hanya 50 juta. Sementara belanja untuk mengurus angkatan tentera gajinya 3, 4 atau 5 kali ganda daripada askar wataniah. Mereka ini mempunyai keterampilan, skill yang sama. Cuma mereka adalah civilian. Itulah dia konsep pertahanan menyeluruh. Jadi kalau yang berhormat tak faham, kata kerajaan nak jadikan mereka askar tetap untuk jadi pengundi waktu pilihan raya,
mulai tahun 2000, kalau 100 orang aja duduk dalam satu parlimen, tidak akan mengganggu gugat kedudukan ahli-ahli parlimen. Jadi apa pasal perlu rasa bimbang? Terima kasih. Ya, Kapit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh pihak kementerian ini bagi memastikan anggota-anggota yang telah menyertai perkhidmatan askar wataniah ini akan terus kekal dan aktif dalam pasukan ini? Sekian, terima kasih. Datuk Seri Yang Di-Pertua, ni soalan yang bijak daripada ahli kerajaan. Barulah kita pandang ke depan. Awak tentera kementerian. Datuk Seri Yang Pertua, kita melihat dalam jangka masa kehadapan, saya katakan tadi, nisbah dia 1-2. Maka kita nak tambah lebih kurang 50,000 lagi. Sebab itu kita perlu, pertama kita rombak kurikulum, cara berlatih. Sekarang 240 jam untuk 1 tahun dan lantikan selama 5 tahun. Kita dedahkan mereka kepada semua taktikal peperangan, ilmu peperangan, supaya mereka sama keterampilan dan skill dan stamina mereka dengan askar biasa. Itu satu. Kita nak ubah juga cara dilatih dan melatih. Maknanya dia melibatkan jurulatih dan juga kurikulum yang kita nak ajar kepada askar wataniah. Kedua, kita perlukan lebih ramai intellectual graduates, khususnya dalam pelbagai bidang IT, kerana perang sekarang lebih banyak menggunakan taktikal yang sebegini rupa, maka kita perlukan orang-orang yang sebegini rupa. Justru itu kita nak tambah, dan Yang Berhormat Menteri sudah arahkan supaya gaji, minta maaf, allowance yang dipersetujui itu dilihat kembali supaya dia dilihat menarik. Terima kasih.